Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan mengenai basic properties of definite integral. Okay, so dekat sini ada beberapa basic properties berkenaan dengan definite integral, di mana sebahagiannya kita pernah tahu, kita pernah lihat sebelum ni, dan ada sebahagiannya kita belum pernah bincang apa-apa. Jadi kita lihat ya, ada beberapa basic properties kat sini yang kita kena maklum dan kita kena fahamlah dan tahu. Okey, yang pertama sekali adalah kalau kita diberi macam ni ya. So integration of fx daripada a ke a, kita dapat kosong. Yang kedua dekat sini kita lihat kalau perhatikan kita diberi fx daripada a ke b, tapi kalau kita tukar selang dia b ke a, maka ada tandaan negatif kat situ. Yang ni ya. Dan nombor 3 ni kita pernah lihat sebelum ini, jika kita nak integratekan bentuk yang macam ni, k itu adalah pemalar, k itu boleh letak dekat luar seperti biasa. Dan nombor 4 juga okey saya rasa. Yang ini so kita akan dapat terus jawapannya k, b tolak a, yang macam ni. K adalah constant, suatu nombor lah, pemalar dan nombor 5 ni, ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam beberapa contoh dekat bawah ini. Nombor 5 ni maknanya kita nak integrate fx yang kita tak tahu, dan biasanya dalam kes-kes macam ni dia akan melibatkan modulus ya. Dia akan melibatkan integration of modulus. Okey, bila untuk nombor 5 ni, jika kita nak integratekan suatu fx, katakan modulus which lies in between a and b macam ni, sebenarnya akan ada satu lagi nilai di antara a dengan b ni, katakan c, di mana kita boleh ungkapkan dan c tu mesti duduknya di antara a dengan b ya. Sebab ni macam ni, sebabnya bila kita try to solve the modulus, somehow kadang-kadang kita mungkin akan memperolehi dua nilai ya, dua nilai di mana kadang-kadang kedua-dua nilai tersebut kita ambil. Kadang-kadang satu sahaja nilai yang kita pertimbangkan, sebab kita kena melihat sama ada nilai-nilai tersebut duduknya di antara A dengan B. Kalau luar daripada A dengan B, kita tak perlu consider. So macam tu. Cuma yang penting adalah cara penulisan kita. So instead of AB, sebenarnya kita boleh pecahkan kepada AC tambah CB. Okay, so macam ni lah. So ini kebiasaannya melibatkan modulus yang akan kita bincangkan dalam beberapa contoh di bawah ini. Dan seterusnya, ini adalah seperti biasa, kita pernah lihat yang ini sebelum dalam teaching video sebelum ni kan. So integration of two given function, operasi dia adalah plus minus, di mana kita boleh pecahkan kepada dua bahagian macam ni. Okay guys, so kita akan lihat kepada soalan nombor 5 ini, di mana tadi saya sebut fx itu adalah modulus kan. So kita lihat ya. Modulus. Kita tengok satu contoh dekat sini. Soalannya mudah aja. Evaluate fx di mana selang dia adalah negatif 35. So macam tu. So the problem arise when kita ada modulus. Okay, macam ni. Kita back to square one, kita nak lihat apakah takrifan modulus. Memang kita akan buat macam ni. Alright? Cuma kena faham jugalah dia datang daripada mana. Okay, ini adalah basic things yang kita kena tahu bila kita sebut modulus yang ini. Okay, modulus X kita takrifkan sebagai berikut. Ini adalah daripada takrifan. Ya, daripada takrifan, di mana kita boleh ungkapkan dia dalam bentuk piecewise function, di mana modulus x dia adalah bernilai x jika x tu greater than 0, dan nilai x tu bernilai negatif jika x tu less than 0. Nampak tak tata tanda kesamaan ni ada equal kat sini kan. Sama ada nak letakkan dekat atas ataupun dekat bawah, tak kisah. Alright, boleh dekat atas, boleh dekat bawah. So ini up to us. Okey, kita extendkan sikit masalah kita. Instead of modulus x, macam mana kalau kita dapat modulus x tolak a? So konsep dia sama juga. X tolak a ni, ini dia adalah x tolak a jika x tolak a tu greater than 0.
di mana kita boleh ungkapkan dia sebagai X greater than A. Dan yang belah dalam ni bernilai negatif jika X tolak A tu less than 0, di mana kita boleh tulis dia sebagai X less than or equal to A. So macam ni. So jadi kita boleh simplify kat sini, kita permudahkan, kita dapat yang ini. Okay, so idea kat sini kita akan bring along untuk menjawab beberapa soalan di dalam example kita. Okay, so jadi untuk menerangkan ini, sebenarnya kita dapat macam ni tahu sebenarnya. Tengok kita tahu ini kan, kita tahu modulus X plus 2 kan. So maknanya kita ada dua, kita ada positif, negatif. Cuma saya susun elok-elok lah. Yang ini sebab saya nak susun supaya daripada kecil kepada besar. So sebab itu saya susun yang kecil dulu, less than dulu, baru greater than. So macam tu. Kalau ikut contoh kat sini, macam ni. Macam ni. Kan saya buat ini greater than, saya buat awal kan. Lepas tu less than saya buat kemudian. Kalau saya terbalik pun tak apa. Saya letak yang ini dekat atas, yang ini dekat bawah. Sama je. Cuma saya nak susun supaya nombor tu daripada kecil kepada besar. Itu saja. Baik. Jadi kita akan dapat ini piecewise function dia sebagai berikut. Okey, cuma saya nak tunjukkan sikit pengiraan untuk memudahkan kita. Sebab ini contoh mudah. Kalau contoh yang melibatkan nilai-nilai yang lain, jadi dia akan jadi bertambah rumit. Saya akan tunjukkan something sebelum kita boleh explorekan contoh-contoh yang seterusnya. Okey, now tengok kita ada kita punya batasan kita punya batas bawah kita negatif 3. Lepas tu batas atas kita 5. So kita ada negatif 3 dan 5 kan. Tapi bila kita try to solve this part, ini nampak kita dapat macam ni tau. Kita mula-mula kita nak tahulah nilai X tu. So X tambah 2 sama dengan 0. So X sama dengan negatif 2. Nampak tak? Tiba-tiba negatif 2 muncul dekat sini. Padahal kita punya batas kita negatif 3, 5. Tiba-tiba muncul negatif 2. Maksud dia kita kena pertimbangkan negatif 2. Maksud dia macam ni. Nanti kita kena buat macam ni tau. Yang ni. Nampak tak? Ini kita ada negatif 3, 5 kan? Negatif 3, 5 kan? Tiba-tiba muncul satu nilai X, iaitu X negatif 2 yang kita kena pertimbangkan. Maknanya kita ada dua integration. So yang pertama integration negatif 3, 2, satu, ini satu integration, satu lagi negatif 2, 5. Ada dua integration. Faham tak? Itu cara dia. So sebenarnya untuk menyelesaikan ini kita ada dua integration. Kita guna diagram ini je. Ya, negatif 3, 2, negatif 3, negatif 2, satu, negatif 2, 5, satu lagi. Cuma kita nak pilih function yang betul lah lepas tu. Okey, berbalik semula kepada rajah ini tadi. Yang ini. Tadi kita dapat X sama dengan negatif 2 kan? So jadi kita tahu dekat sini. Negatif 2 berada dekat sini. So jadi kita tahu kalau ini adalah negatif 2, kita dapat lihat portion kat sini. Ini pastilah X lebih besar daripada negatif 2. Portion kat sini adalah X less than or equal minus 2. Ingat ya, equal ni boleh letak sini pun boleh, sini pun boleh, tak kisah. So jadi kita dah ada dua bahagian yang macam ni. Jadi kita lihat ya, saya ada letak tandaan positif negatif tau, macam ni. Negatif kat sini, ini positif tau. Mana kita dapat ni? Ya, kita dapat ini daripada sini. Yang ini. Kan kita nak pertimbangkan X plus 2 greater than 0. Satu lagi kan X plus 2 less than 0 kan. So jadi bila X plus 2 greater than 0, ini adalah kita nak pertimbangkan yang positif. Jadi kita akan dapat X greater than minus 2. So nampak tak kat sini? Ini positif kat sini adalah merujuk kepada yang ini. Okey? Boleh So yang ini merujuk kepada yang portion ini. Dan yang ini pula merujuk kepada portion yang bahagian ini. So now kita dah ada diagram, simple diagram macam ni. Jadi kita dah boleh buat dah.
So jadi kita katakan kita akan dapat inilah kemudian. Okay, by looking at the diagram, kita akan dapat kita punya piecewise function kita sebagai berikut. Yang inilah. Okay, kamu lihat semula ya. Okay, now sekarang ni bila kita dah dapat yang ini, maka kita akan cuba selesaikan satu persatu. Saya kecilkan sikit. Right. So tadi kita dah buat diagram kecil kat sini. Daripada sini kita dapat tahu rupanya kita ada dua integration kan. From negative 3 to negative 2, from negative 2 to 5. So nampak tak kat sini? Kita ada dua. Satu bahagian dan dua bahagian. Yang ni. Okay. So sekarang ni antara negatif ni, untuk yang ini kita kena pilih function yang betul. Pasal kita ada dua kat sini. Ini kita ada dua function dekat sini. Yang mana satu yang kita nak masukkan dekat sini. Okey, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita lihat diagram kecil kita tadi tu. Yang ini. Kejap yang ini. Cuba kita lihat. Cuba lihat selang ini, selang negatif 3, negatif 2 ni, agak-agaknya dia berada dekat mana? Cuba tengok. Ini nilai X yang kurang daripada negatif 2. Ini nilai X yang besar daripada negatif 2. Agak-agaknya kita nak ambil yang mana satu? Jadi untuk selang ini, maknanya jelas kita akan mempertimbangkan yang ini, betul tak? Yang ini. Maka yang ini adalah negatif. Bila negatif, kita akan pilih negatif dekat sini. Kita akan ambil yang ini. Boleh So jadi, maka saya akan ambil yang ini untuk kita masukkan ke dalam bahagian integration of this part. Nampak tak? Okey, sekali lagi kita cuba tengok mana portion dia. Okey. Ini diagram dia Okey, now tengok selang ni negatif 2, 5 kan? Cuba tengok yang mana portion yang mana satu? Of course kita akan pilih portion yang ini, betul? Of course kita akan pilih portion yang ini. Jadi portion yang ini adalah portion yang positif. Maka kita akan ambil yang portion yang positif, iaitu X plus 2. Macam ni. So sebab itulah X plus 2 berada dekat sini. Okay. So kita kena pilih function yang betul. Sebab piecewise ni sekurang-kurangnya dia ada dua function. Jadi bila kita nak masukkan ke dalam integral ni, kena tanya diri sendiri, function yang mana satu nak masukkan ni. So by looking at this diagram, simple diagram macam ni, kita boleh justifikan which function should be included in certain selang untuk integration ni. Okey, dah kita dapat bahagian ini, maka kita integrate lah macam biasa, kita dapatkan nilai dan jawapan akhirnya adalah 25. Okey, saya tak runsing pasal nak integrate ni. Yang saya runsing adalah kita nak keluarkan negatif 2, kita nak pilih function yang betul, how many integration yang ada. Dalam contoh ini kita ada 2 integration kan. So nanti dalam contoh yang seterusnya kita ada 3 integration. Okey, please have a look. Yang ini. So tengok ni soalan dia evaluate this function. Cuma modulus tu dekat tengah-tengah kat sini. Ada plus 3 lah pula kat belakang ni. Okay. So jadi kita pun wondering. Sekarang ni kita ada basic selang yang basic, iaitu negatif 2, 4. Agak-agaknya ada tak nombor lain di antara negatif 2 dengan 4 ni yang kena kita considerkan. So kena lihatlah. Jadi oleh sebab soalan ini modulus dia hanya melibatkan bahagian ini sahaja, iaitu x squared minus 2x, maka kita kena counter lah. Kena settlekan yang ini. Apa cerita yang ini? Okey, bila kita cuba selesaikan yang ini, kita buat apa mula-mula? Kita buat macam ni. X squared minus 2x sama dengan kosong. Kita buat macam tu. So, x sama dengan berapa? Jadi, kita buat simple diagram kita. Macam ni. Yang ni. Kita buat x squared minus 2x equal to 0. Kita factorizekan dia. Dan kita akan dapat dua nilai x. Kosong dan 2. Cuba tengok selang kita. Selang kita negatif 2, 4. Lepas tu
kita dapat nilai X 0 dan 2 kan. 0 dan 2 ni, tanya balik. 0 dan 2 ni, adakah di antara selang ini? Jawapannya, ya. Kalau ya, maka 0 dan 2 tu kena kita pertimbangkan. Okay, let me show you something. Ini adalah dia punya last kali. Nampak tak? Saya buat diagram macam ni. Negatif 2 dengan 4 is the basic yang the given selang kan. Tapi kita ada additional 2 values, iaitu 0 dan 2, which is include di dalam selang negatif 2, 4 ini. Maka by looking at this diagram, kita ada berapa integral? Kita ada 3 kan. Kita ada selang apa? Negatif 2, 0. Lepas tu 0, 2 dan 2, 4. Nampak? Ada 3. Jadi kalau saya tunjukkan sekejap, kira 3 sebenarnya. Kita kena settlekan 3 benda ni. Ni. 1, 2, 3. Nampak Okey. Saya nak habiskan penerangan saya dekat sini. Tadi baru kita dapat tahu yang kita ada 0 dan 2 macam ni kan. 0, 2, kita pun letak elok-elok kat sini. Kita buat simple diagram, buat garis nombor macam ni. Nak tengok how many portion yang ada. So, jadi kita ada 3 lah. Ini 0, ini 2 kan, yang baru kan. So, jadi kita ada 3. Kita ada X less than 0. Lepas tu, X lies between 0 and 2. Dan X greater than 2. Okay. Macam mana kita nak tahu yang ini? Macam mana kita nak tahu ini positif, ini negatif, ini positif? Macam mana kita nak tahu? Ini penting ni. Sebab, kalau tengok contoh yang sebelum ni, tengok saya tak pasti, saya lupa pula. Sama ke tak sama? Okey, sama. Sebab belah kanan ni positif, belah kiri ni negatif. Kan? Belah kiri. Jadi, kalau yang ini, ini positif, ini negatif. Ini positif balik. Okey, tak apalah. Tapi, yang pentingnya adalah, kita nak justify kan. Positif, negatif ni, macam mana kita dapat? How do we know? Jadi, kita boleh cuba selesaikan dengan menggunakan table yang ini. Ini pernah belajar kot sebelum ni Right? Macam mana kita nak solvekan yang ini? X minus 2 greater than 0 dan juga X minus 2 less than 0. So, kalau kita lihat table yang ini, table ini nampak tak? Jadi, kalau kita cuba masukkan, cuba selesaikan, kita ambil beberapa nilai contoh yang cukup kecil kat sini. Dan we try to solve. By looking at this table, dia akan end up dengan apa? Ini positif, ini negatif, ini positif. Nampak tak? Jadi dari sini, kita dah boleh justifikan the sign for the positive negative yang portion yang mana satu. Jadi by looking at this, maka saya boleh tulislah sebagai ini. Portion ini. Positif, negatif, positif. Okey, jadi from here, maka saya boleh buat, saya boleh dapati yang ini. Ini adalah dia punya piecewise function dia. Okey, jadi kita ada ini, selang positif iaitu less than 0. Lepas tu ada yang negatif, and then positif balik, yang macam ni. Okey. Dah selesai yang ini, now kita cuba settlekan. Baik, saya dah bagi tahu kan, kita ada berapa banyak selang. Selang kita, by looking at this, kita ada 3 selang. Ada 3 integral lah maksud dia So, kita kena considerkan yang plus 3 ni tadi yang kita buat tadi tu, kita hanya settlekan yang modulus tau. Now, kita nak evaluate semua-semua sekali. Jadi, by looking at this, again, saya akan bertanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok yang ini, kita kena pilih tau. Kena pilih. Pada portion negatif 20, kita nak pilih yang mana satu. Function ada 3 ni. Ini, function ada 3 ni. Di mana yang mula-mula dan nombor 3 ni sama. Yang tengah-tengah ni berbeza kan. Jadi, kalau kita lihat betul-betul, cuba tengok ini. Cuba tengok ni, negatif 2 dengan 0. So, maknanya negatif 2 dengan 0. Cuba tengok diagram kecil kita kat sini. Negatif 2, 0. Dekat mana? Negatif 2, 0. Negatif 2 dengan 0. Tentu dekat sini, betul?
Dekat sini maka dia adalah positif kan. Bila positif, kita ambillah yang the positive part. Ni part yang positif. Okey. Ini adalah part yang positif dan jangan lupa tambah 3. Dan bila kita pertimbangkan 02, lihat kat sini, 02 ini berada kat sini. Maka dia adalah yang negatif. So kita akan menggunakan yang negatif, yang warna pink ni. Tambah 3 dan seterusnya 24 adalah positif, kita dapat yang ini. Dan kita buat integration seperti biasa dan masukkan semua-semua nilai selang ini dan kita akan dapat jawapan 98/3 or equivalent. Ok guys, ni dua contoh. Contoh terakhir untuk video kita kali ini. Kita lihat kat sini, kita nak evaluate 02. Function ni adalah modulus 1 minus x squared. Ya, 1 minus x squared. So, jadi kita nak lihat in between 02 ni ada tak nilai-nilai yang lain. Nilai ke nilai-nilai. Jadi kita akan cuba try to solve this part first. Kita akan selesaikan 1 tolak x kuasa 2 sama dengan 0. Kita nak lihat nilai-nilai x. Jadi bila kita try to solve it, perhatikan kita dapat ini. 1 minus x squared equal to 0, it would end up dengan x equal to 1. X equal to plus minus 1. Tetapi, kita tak pertimbangkan minus 1. Kita hanya pertimbangkan 1 sahaja. Sebab apa? Sebab minus 1 tu dah terkeluar daripada selang kita. Cuba tengok. Selang kita berapa? Selang kita 0,2 kan? Tapi nilai x yang kita dapat 1 dan negatif 1. Sebab itulah negatif 1 kita tak ambil pot. Ya? Minus 1 tu tak diambil kira. Jadi, simple diagram yang kita boleh buat adalah macam ni lah. So, macam ni. 1. So, ini x besar dari 1. Ini x less than 1. Okey. Nampak tak diagram ini? Nampak tak ini? Belah sini negatif. Okey, cuba kita comparekan dengan contoh nombor 1 tadi. Saya nak tarik perhatian. Contoh nombor 1 tadi, kalau kita lihat simple diagram dia, kita buat macam ni kan? Nampak tak? Ini positif tau. So, maksud dia sebelah kanan ini belum tentu lagi dia akan jadi positif. So, kita kena check semula. Macam mana kita nak check? Kita kena check buat macam ni lah. Kena check yang ini. Kena buat yang ini. Nampak tak? Belah sini adalah positif. Maka yang x greater than minus 2 ni is positif. Tulis positif kat sini. Okey. Jadi, dalam contoh yang ketiga tadi, kita tengok semula. Contoh yang ketiga, kalau kita lihat betul-betul, ini negatif tau. Ini negatif. So, macam mana dia datang? Okey, tengok ni. Okey, kita pertimbangkan 1 tolak x kuasa 2 greater than 0. Okey, ini positif. Cuba tengok. Dia dapat apa? Ini dapat negatif 1 pula. Not consider. Ini tak pertimbangkan. Okey, kita ambil yang ini kenapa tak consider pula ni? Negatif 1. Oh, sorry. Negative 1 is not considered. Okay, fine lah. Okay, yang ini kita ambil ini. 1 tolak x kuasa 2 greater than 0. Yang pertama, ini adalah positif. Lepas tu, 1 tolak x kuasa 2 less than 0. Ini adalah negatif. Yang positif ni, cuba tengok dia end up dengan apa? Dia end up dengan x less than 1. X less than 1 ni adalah positif. Sebab itu, saya let ni. Yang ni. Yang ni x less than 1 ini adalah merujuk kepada yang positif. Sebab itulah ini x less than 1 ini dia adalah positif. Nampak So sebaliknya bila kita buat yang ini, yang negatif ini kita dapat x greater than 1. So bahagian ini, portion yang ini adalah negatif. So jelas ya. So jangan beranggapan yang sebelah kanan ini mesti positif, sebelah ini mesti negatif. Tak, kena justifykan kenapa dan mengapa. So ini cara dia. Okey, once kita dah tahu yang ini, maka kita dah boleh lengkapkan kita punya ini. Okey. Inilah. Kita dah boleh lengkapkan kita punya piecewise function kita. Jadi dapat macam ni. Okey, so jadi dekat sini lihat
Again, saya buat simple diagram. We are given the basic selang tadi 0,2, tapi in between kita ada 1. So now kita sebenarnya ada dua integral, iaitu 0,1 dengan 1,2. Ini kita ada yang ini. Kita ada 0,1 dengan 1,2. Tapi ingat semula, untuk 0,1 kita nak pilih yang mana satu. Ada dua function. So kita tengok 0,1, tengok simple diagram kita. 0,1 tu kat mana? Kalau 0,1 tu kita akan pertimbangkan yang ini. Ya, yang ini bermaksud kita pertimbangkan yang positif. Bila yang positif, kita akan masukkan mana? Kita akan masukkan yang ini. Ini. Ini kan positif kan? Kita akan masukkan yang 1 tolak X squared. So sebab itulah kita masukkan dekat sini. 1 tolak X squared. Ambil yang positif. So yang ini pun sama, akan ambil yang negatif. Dan kita akan dapat integration yang sepatutnya macam ni. Kita selesaikan dan akhirnya kita akan dapat jawapan sebagai 2. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita kali ini. So kita jumpa pada teaching video yang akan datang. Thanks for watching.